Alhamdulillah sebab taufik, hidayah, inayah dan iradah Allah beserta limpahan kasih sayangnya atas takbir dan takdirnya, kita dihimpunkan lagi bagi mengimarahkan kuliah duha pada pagi ini dengan pengajian berkitab Asam Garam 2, romantiknya rumah tangga Nabi SAW bersama yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahtar atas izin Allah dengan jemputan yang berusaha. Barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gemenur Iman atas pimpinan yang dikasihi Bonda Hajah Nur Akia binti Haji Matpia. Tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Diingatkan agar para hadirin yang dirahmati Allah agar menjaga aurat sekiranya ingin membuka kamera dan memastikan mic tidak dibuka sehinggalah tamat syarahan Al-Fadil Ustaz yang dihormati bagi tidak mengganggu konsentrasi dan kelancaran majlis ilmu kita ini. Kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani, lalu seterusnya mulakan halakah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafaddal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmat Allah pertemukan kita seminggu sekali dan Allah masih berikan nikmat itu pada minggu ini. Terima kasih orang kata tak lupa saya kepada barisan atau pengurusan Gemenur Iman atas ruangan platform pengajian yang disediakan ini menghubungkan saya dan para pencinta sirah, para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sahaja berada, ya. Alhamdulillah, saya rasa seronok lain macam ni sebab nak balik kampung. Dia mood nak balik kampung tu seronok. Tapi nak datang sini balik, dia dah kata gloom balik. Alhamdulillah, alhamdulillah kita enjoy the moment one at a time, ya. Kita isi pengajian, mari kita teruskan pengajian kita, pengajian kitab Asam Garam 2, romantiknya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan di mana kita berhenti sebelum ini. Kita masih dari bab 2 tentang nikah, mana dalam bab ini dikumpulkan riwayat-riwayat pernikahan Nabi dengan semua ummul mukminin yang dapat saya usahakanlah. Hari ini kita berkenalan ataupun kita membaca pula riwayat perkahwinan seorang lagi ummul mukminin, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar. Sesiapa yang ada buku di tangan, ini muka surat 135. Muka surat 135. Kalau ikutkan hati kemahuan kita, kita naklah tahu terperinci mungkin tentang semua ummul mukminin, nikahnya bagaimana, majlisnya bagaimana. Realitinya tidak sebegitulah, kan. Ada isteri Nabi yang banyak maklumat kita dapat tentang beliau, bagaimanapun ada yang kurang, kan. Berkenaan dengan Siti Hafsah, saya tengok dan siapa yang sudah baca nampak boleh rasa dengan jelas riwayat pernikahan beliau sangat kurang berbanding Sayyidatina Aisyah, berbanding dengan Sayyidatina Saudah sekalipun, dan apatah lagi berbanding dengan Sayyidatina Khadijah sebelum pada ni. Walau bagaimanapun, apabila saya buat renungan, membaca untuk persediaan atau pengajian kita pagi ini, masya-Allah, banyak sebenarnya yang boleh dikupas, didalami, kita dalam dan kita boleh mencapah. Iaitu saya akan kongsikan dalam pengajian kita pagi ini. Baik, muka surat 135, fasal keempat, iaitu Sayyidatina Hafsah. Tajuk besarnya, Hafsah nikah berkat ayah. Yang ni saya melihat sudut itulah. Keunikan perkahwinan Sayyidatina Hafsah ada kaitan dengan ayahnya, dan sebagai seorang lelaki sangat-sangat berkaitan dengan saya lah hal ini. Hafsah nikah berkat ayah. Boleh letak juga di tempat ayah tu ibu. Tengok bagaimana perkahwinan itu ada kaitan dengan ibu dan ayah. Babak ke-61, tajuk Hafsah kematian suami. Ini sebagai membuka perbincangan riwayat tentang Sayyidatina Hafsah. Pendek saja hadisnya. Daripada Abu Huwairis, Unais bin Huzafah bin Qais bin Adi bin Sa'ad bin Saham bin Amru
menikahi Hafsah binti Umar. Mereka berdua berhijrah ke Madinah. Tidak lama kemudian Khunais meninggal dunia sekembalinya Nabi dari Badar. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Ini kita kata hadis ringkas ini memperkenalkan kita kepada watak yang akan menjadi tumpuan kita kali ini, iaitu Sayyidatina Hafsah. Bagaimana keadaan beliau sebelum menjadi isteri Nabi. Saya baru terfikir, baru nampak pattern uh, tidak tidak semestinya isteri Nabi, para sahabat Nabi juga begitu. Cantiknya kalau saya rasa kalau kita boleh pecahkan kepada beberapa fasa kehidupan mereka, baru kita boleh cakup seluas yang mungkin. Begini, contoh isteri Nabi. Kita letak fasa ataupun kelompok maklumat pertama, iaitu sebelum menjadi isteri Nabi. Termasuklah sebelum Islam. Apakah riwayat tentang mereka, ada ke tidak? Satu. Kemudian fasa yang kedua, fasa Islam. Dalam hal isteri Nabi ni, fasa ketika menjadi isteri Nabi. Ada paling lama Sayyidina Saudah 13 tahun, Sayyidina Aisyah 9 tahun. Ini fasa dia. Dan ini yang banyak terakam riwayat kan. Sepanjang sekali secara tidak langsung dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma jangan berhenti di sini. Kita ada fasa ketiga, iaitu fasa selepas kewafatan Nabi, sehinggalah ke orang kata pemergian watak itu sini Ummul Mukminin. Jadi fasa ni juga bagi saya cukup penting, dan riwayat tentangnya sebenarnya banyak, cuma kita tak kumpulkan sekali. Jadi kalau kita boleh gabungkan ataupun kita beri perhatian kepada ketiga-tiga fasa kehidupan Ummul Mukminin dan juga para sahabat Nabi, insya-Allah kita akan dapat maklumat yang boleh kata yang lengkap lah. Tak lengkap pun yang sebanyak mungkin yang ada dalam kitab itu untuk menjadi perhatian dan pengetahuan kita. Ya. Jadi yang kita tengah tengok ini fasa sebelum menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kenal Sayyidatina Hafsah. Beliau merupakan anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kira sahabat Nabi kedua lah, second rank. Kalau Sayyidina Abu Bakar sebagai right hand, Sayyidina Abu Bakar sebagai left hand Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan, saya suka kalau kita lalu watak-watak ni, kita cuba mengetahui makna nama kan. Sayyidatina Khadijah, siapa masih ingat apa makna Sayyidatina Khadijah? Ingat ni, Sayyidatina Khadijah, kadang makna kita tekankan, kadang makna bahasa itu kelakar ataupun alamak, kalau tahu tak naklah bagi nama kan. Tetapi kita dalam memilih nama ni, kita memilih pemilik nama tu. Khadijah maksud dia orang tak cukup umur, bayi tak cukup umur, Khadijah. Saudah, Sayyidatina Saudah merujuk kepada kawasan atau tanah hitam. Sayyidatina Aisyah, orang yang hidup. Dia peringkat. Saya tengok perasan nama-nama apa perempuan zaman Nabi atau Arab ketika itu, dia berkaitan dengan peringkat umur manusia atau kanak-kanak itu sendiri. Khadijah tadi budak tak cukup umur. Fatimah anak Nabi nanti budak umur 2 tahun, budak bercerai susu. Aisyah, Sayyidatina Aisyah hidup, iaitu kanak-kanak yang alhamdulillah hidup dia. Orang kata ya, berkekalan. Ini panjang umur dia. Begitu sekali kan. Itu Khadijah. Saudah, Aisyah. Hafsah, apa maksud Hafsah? Dia luar sikit daripada tema tadi. Hafsah maksud dia singa kecil. Sirarul Asad, singa kecil. Kalau lelaki nama dia Hafs, perempuan tambah ta marbutah di hujungnya, Hafsah. Maksudnya singa kecil. Singa, kita haiwan majestik kan. Haiwan yang mengagumkan. Zaman Nabi itu juga sudah mengagumkan. Dan saya ingat, dulu-dulu kalau masih ingat, singa memang ada. Memang ada di semenanjung Arab. Ada singa. Bahkan antara haiwan yang saya ingat, kalau nak banding, dia haiwan kedua yang paling banyak perkataan-perkataan berkaitan dengan haiwan itu. Yang pertama unta. Unta ni ada berapa? 800 sampai kata ada ribuan perkataan berkaitan dengan unta. Unta ni ialah central atau di tengah-tengah kehidupan orang Arab. Nama setiap umur unta tu ada nama tersendiri. Itu unta. Yang kedua haiwan yang banyak juga nama tu ialah singa. Singa ada banyak nama. Yang kita dah pelajari sebelum ni, yang kita tahu makna yang hari ni yang popular, Asad kan. Asadullah, singa Allah, Asad.
Dan Abbas, pak saudara Nabi, maksud singa. Hamzah, maksud singa. Yang ini kita dapat maklumat yang baru, Hafsah juga maksud singa. Sudah tentu dah ada makna berbeza antara benda ini. Dalam Al-Quran juga ada perkataan singa, tapi tak menggunakan mana-mana perkataan yang kita sebut tadi, kan. Al-Quran, ayat Allah gunakan perkataan singa, ya qaswarah, farrat min qaswarah, ka'annahum humurun mustansyirah, farrat min qaswarah. Mereka seperti kedai-kedai yang bertempiaran, lari daripada singa. Nah, ini menarik, sekadar kata trivia. Hafsah makna singa. Macam mana Umar bagi nama kepada anaknya Hafsah, mudah-mudahan dia ada inspirasi singa, berani, hebat. Dan memang kata Hafsah dalam kalangan isteri Nabi, kalau kita boleh nampak daripada pengajian kita sebelum pada ni, Abbas Sa'ad, sebelum pengajian kita sebelum pada ni, beliau orang yang berani, berani bukan lawan cakap, tapi berbalas cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Kita ingat kisah-kisah sebelum pada ini. Itu Sayyidatina Hafsah. Suami beliau sebelum nikah dengan Nabi, nama dia Hunais bin Huzafah. Saya rasa nak ambil peluang untuk kita mengulang kaji sedikit tentang beliau. Sebab kalau kita tak berikan tumpuan pada beliau, nak mengenali beliau ketika ini, lepas ni tak ada dah. Memang boleh kata tak ada, tak berulang lagi peluang. Kita akan terlepas maklumat tentang beliau. Beliau ni antara kita sebut unsung hero, kan. Hayat beliau tidak panjang, tetapi tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang berjuang, yang bersama Nabi sejak awal. Mereka tu orang biasa-biasa. Masing-masing ada sumbangan, ada jasanya pada hayat Islam itu sendiri. Bahkan di orang kata peringkat-peringkat awal Islam itu sekali lagi lah memerlukan pengorbanan. Dan ramai kita sebut beberapa sahabat terawal yang pergi lebih dahulu, kita orang kata tak cukup penghargaan berikan kepada mereka, sebab mereka tak terlibat dalam kemuncak di Madinah selepas pada tu, tapi jasa mereka sangat besar sejak lebih awal. Termasuklah Hunais bin Huzafah ini, beliau antara golongan as-sabiqun al-awwalun, yakni antara yang terawal memeluk Islam di Madinah, di Mekah lagi. Bahkan beliau antara yang beriman sebelum era Nabi buat pengajian ataupun berkumpul di Dar Al-Arqam. Ini ada peringkat-peringkat dakwah Nabi. Jadi siapa yang yang masuk Islam sebelum Nabi buat learning center, Islamic center di Darul Arqam, ni orang yang beriman awal ni, orang yang trusted, orang yang orang yang penting, dan dia menerima Islam. Ini Hunais bin Huzafah. Kemudian dia berhijrah ke Habsyah, kemudian berhijrah ke Madinah, dan dia start ibadah, ahli Badar lagi, sebut ahli Badar, masya-Allah, ala ra's wal ain. Kita tabik hormatlah, tuan. Maaf, saya ada gangguan sikit, anak saya ada seorang ni, tak pergi hantar dia ke daycare sebab dia nak balik dia kata, Alim gila. Ini mandi dulu dah. Mandi, habis nak tu kulit. Mandi dah, okey. Okey. Lagi dah bye-bye mati. Tak pakai baju. Assalamualaikum cik. Cik. Ya. Tak pakai baju mandi. Nenek Laki. cik ni. Laki. Kalau panggil kakak, saya jawab lah. Saya bukan makcik. Kakak. Saya nenek. Opah-opah semua lah. Nenek Dia omel sangat. Kita sambung semula. Halim di sana. Baik, kat mana tadi? Hunais bin Huzafah. Kita ingat nama beliau, kita beri penghargaan, kita doakan istighfar untuk beliau, kerana jasa beliau yang besar untuk agama sejak awal. Beliau ahli Badar, dan cuma ada khilaf berkenaan beliau bila beliau meninggal dunia. Dalam riwayat yang kita baca ini, beliau meninggal sekembalinya dari Badar akibat luka perang Badar. Tapi riwayat yang lain, beliau meninggal selepas perang Uhud. Dekat situ ada khilaf. Dia meninggal lepas Uhud ke lepas perang Badar. Wallahu alam. Kalau saya tak dapat nak buat tak dapat nak
tentukan mana satu yang lebih tepat. Cuma sekadanya spontan ni saya lebih berasakan setakat bacaan semalam beliau bukan syahid, meninggal lepas perang Uhud. Lepas perang Uhud. Jadi riwayat yang saya letakkan kat sini ini salah satu orang kata pendapat sahaja, ya, Badar ataupun Uhud. Apa lagi yang kita boleh tahu tentang apa Hunais bin Huzafah ini? Kita luaskan cakupan kita. Beliau dari kabilah mana? Kalau kita tahu dia dari kabilah mana, kita akan rasa wow lagi. Beliau daripada kabilah Bani Saham. Bani Saham. Kalau tengok nama dia, kita baca tu Hunais bin Huzafah bin Qais bin Adi bin Sa'ad bin Saham bin Amru. Ini sebagai induk yang membentuk kabilah beliau. Dan Bani Saham ni kita mungkin jarang dengar. Kita tahulah Quraisy ini kategori Quraisy ni. Quraisy kita tahu Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim ni kira keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kemudian kita tahu Bani Makhzum, ni antara yang kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Saham jarang kita dengar. Tetapi kalau saya buat pembacaan sebenar sebelum semalam, Bani Saham ni ialah batan satu kabilah induk Quraisy, wa kana akbaruha wa aktsaru adada. Dia kabilah Quraisy yang paling besar, paling ramai ahli kabilahnya. Saya tak sangka, saya ingat sebelum ni Bani Makhzum ni ada Khalid bin Al-Walid, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, ni tokoh-tokoh. Ya, Bani Makhzum memang secara nak banding kabilah paling kuat menentang Nabi lah. Tapi paling besar dan tak kurang juga hebat ialah Bani Sa'ad ini, Bani Saham ini, yang adanya Abdullah bin Hunais bin Huzafah ini. Siapa lagi tokoh ataupun orang figure daripada kabilah itu? Kalau jemaah tahu, semua ni tahu, iaitu seorang sahabat Nabi, Al-Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni tokoh sahabat Nabi yang satu level dengan Khalid bin Al-Walid. Masuk Islam pun bersama. Kemudian menjadi antara komander perang zaman Sayyidina Abu Bakar dan menjadi pembuka wilayah Mesir. Ni Al-Amr bin As, dia yang awal-awal menentang Nabi. Oh, hebat tuan. Ayahnya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il adalah, kita ingat nampak Abu Jahal. Yang atas pada beliau lagi, yang lebih senior ialah Al-As bin Wa'il. Al-Quran sebut tentang beliau, apa kenah yang beliau buat. Al-As bin Wa'il sama level dengan Al-Walid bin Mughirah, ayah Khalid bin Al-Walid ni. Orang kata senior, the eldest Quraisy yang kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-As bin Wa'il ni, walaupun dia ni, tapi masya-Allah ramai kita kata anak buah dia, dan ramai juga yang masuk Islam. Dia tak sama dengan Bani Makhzum. Lalu apabila itu terjadi, dia mencabar kredibiliti dia. Dan dia apabila begitu, antara yang memeluk Islam ialah anak dia sendiri, abang ataupun adik kepada Amr bin Al-As, Hisham bin Al-As. Dia lah orang yang pertama yang mengazab, yang menghukum orang Islam. Sejak lepas itu orang lain pun ikut juga. Ni kabilah ni. Saya nak kata, apabila kita tahu kabilah ni besar dan begitu kuat ada status dia, lalu ada ahli kabilah yang boleh terima Islam sejak awal lagi. Ini menunjukkan orang itu, sahabat Nabi itu, dia ada pendirian, dia ada keteguhan, dia sanggup untuk orang kata menerima kesan yang, orang kata risiko yang teruk ini. Termasuk termasuk Hunais bin Huzafah ini, insya-Allah. Dia ada abang, nama dia Abdullah bin Huzafah. Kemudian dia hidup, umur dia panjang, dan antara sahabat Nabi yang banyak peranan juga. Beliau menjadi antara safir, antara duta Nabi yang dihantar ke luar negara. Ni nak sebut orang hebat, tuan-tuan. Itu yang saya ingat kita boleh sebut tentang Hunais bin Huzafah. Tak banyak, tapi yang ada ini pun cukuplah untuk kita menghargai beliau. Hunais bin Huzafah bin Qais. Baik, habis riwayat yang pertama. Kita masuk riwayat yang berikutnya. Riwayat 63, 60, 62, 63, 64 dan habis. Semuanya berkisar kepada kisah riwayat yang sama, cuma perincian yang berlainan. Baik. Mari kita tengok. Babak 62. 2 kali tawaran ditolak.
Daripada Az-Zuhri, daripada Salim, daripada Ibnu Umar menceritakan. Halim, Halim, Halim. Ya. Ibnu Umar menceritakan, setelah Hafsah menjanda, Umar pun pergi menemui Uthman. Beliau menawarkan anaknya. Bagaimanapun Uthman menjawab, saya belum inginkan isteri lagi. Dalam riwayat lain, lepas ni kita baca ada dialog lain. Selepas itu Umar pergi menemui Abu Bakar pula untuk menawarkan anaknya. Bagaimanapun Abu Bakar diam sahaja sehingga Umar marah kepadanya. Tidak lama kemudian Rasulullah meminang Hafsah kemudian menikahinya. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Ini riwayat yang paling orang kata paling umum. Kemudian kita baru susuli dengan riwayat yang lebih terperinci tentang ini. Daripada riwayat ini saya nak sebut tadi Sayyidina Umar dia usaha untuk nak nikahkan anaknya, dan Sayyidina Umar ni Masya Allah lah, hujung tu saya nak sebut beliau model lah bagi saya, beliau model seorang ayah yang saya nak contohi lebih daripada Sayyidina Abu Bakar, lebih daripada orang lain. Beliau Sayyidina Umar ni saya sangat kagum bab parenting, bab keibubapaan, bab sebagai seorang ayah. Model saya ataupun dia ini idola saya Sayyidina Umar, begitu. Kita disebut dalam kuliah kita Asam Garam 1 terdahulu bagaimana cara dia bercakap dengan anak berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar bercakap dengan anak, dan riwayat yang ini pula menunjukkan sisi lain pula beliau, Masya-Allah. Nanti saya sebut di hujung nanti. Kemudian juga saya nak minta tolong buat penanda ingatkan saya Az-Zuhri daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri ialah ulama tabi'in. Kalau dalam sirah, beliau antara ulama terawal yang menceburi, yang memberi khidmat yang sangat besar dalam sirah ini. Dia tonggaklah dalam sirah ini. Jadi sekali lagi tak cukup penghargaan terhadap beliau. Saya pula kebetulan baca-baca ada jumpa satu kisah tentang beliau sangat menarik. Saya nak kongsikan. Itu juga di hujung nanti ya. Di hujung. Ingatkan saya. Kalau tak ingatkan, terlepaslah kita. Baik. Kembali kepada kisah kita ini. Jadi kita tahu dah, Hafsah menjanda, Sayyidina Umar pun usaha. Dia tak biarkan begitu. Dia usaha cari pasangan, cari menantu. Sayyidina Umar ni ayat lain saya sebut awal, dia susun ataupun dia atur sendiri siapa yang jadi menantu dia. Dia tak serah kepada anak dia. Itu ketara sikap Sayyidina Umar. Baik. Dia usaha pergi cari, jumpa Sayyidina Osman dulu, Osman tak nak. Jumpa Abu Bakar senyap saja. Itu yang dia terasa hati sangat. Kemudian Rasulullah yang meminang dia. Dalam riwayat yang lain saya nak tambah, ni adalah riwayat Abu Nuaim, kata Sayyidina Umar sendiri, lamma ta'ayyamat Hafsah irtamamtu lidhalik. Ini riwayat ini ada pengakuan Sayyidina Umar sendiri. Ketika Hafsah menjadi janda akibat kematian suaminya, menantunya, irtamamtu lidzalik. Aku rasa sedih sangat. Ini yang penting ni. Kita tak tergambar watak seperti Omar, dia tu ada emosi sedih, kita rasa dia tu keras, dia tu garang. Dan apabila jumpa riwayat-riwayat seumpama ni yang detail terperinci, wow, kita rasa appreciate, rasa menghargai. Ini sifat manusiawi. Dan Sayyidina Umar, irtamamtu lidzalik, aku sedih sangat. Dan daripada kesedihan itulah dia usaha tu, nampak usaha dia. Baik. Hadis yang kedua, kisah dia sama, riwayat itu berbeza. Dalam riwayat lain, Umar berkata, aku pergi menemui Uthman dan menawarkan Hafsah kepadanya. Aku berkata kepadanya, in syi'ta ankahtuka bi Hafsah, ankahtuka Hafsah. Kalau sudi, saya nak nikahkan awak dengan Hafsah. Uthman balas, sa'anzur fi amri. Bagi saya masa, saya fikirkan dulu. Riwayat tadi yang awal kita baca tadi, Sayyidina Uthman jawab tak nak terus kan. Itu kita kata riwayat pertama tadi dia umum, yang ni lebih terperinci. Makna kata ada proses. Sayyidina Uthman bukan tolak mentah-mentah. Dia kata sa'anzur fi amri. Bagi saya fikir-fikirkan dulu. Baik. Okey. Aku menunggu beberapa malam sehingga beliau datang menemuiku lalu berkata, qad badali alla atazawwaj yaumi hadha. Saya duduk tengok-tengok, duduk fikir-fikir, buat masa sekarang saya tak nak kahwin lagi lah. Itu kata Sayyidina Uthman.
nampaknya lebih baik saya tidak berkahwin lagi buat masa sekarang. Itu kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Uthman. Kalau kita letak di kita dalam posisi Sayyidina Umar, terasa hati tak? Terasa, ditolak kan? Terasa. Cuma nak buat macam mana? Ni ujian dia lah. Tak apalah, dia dah usaha. Selepas itu aku berjumpa Abu Bakar pula dan berkata, in syi'ta ankahtuka Hafsah. Sama juga. Kalau awak sudi, saya nikahkan awak dengan Hafsah. Hmm. Tapi lain pula reaksi ataupun respon Sayyidina Abu Bakar. فصمت أبو بكر ولم يرجع إلي شيئا. Abu Bakar senyap je. Dia tak balas apa-apa pun. Cakap. Ni lagi terasa. Aku sangat marah dengannya berbanding dengan Uthman. Beberapa malam kemudian Nabi melamar Hafsah lalu aku pun menikahkan mereka. Riwayat Ibnu Sa'ad. Ni riwayat ini dan kita akan baca selepas pada ni mula masuk satu babak yang lain yang melibatkan watak lain, iaitu siapa? Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar. Jadi dalam pernikahan, isu ataupun peristiwa pernikahan Nabi dengan Sayyidah Hafsah ni berkumpul watak-watak besar, paling besar Islam, kan? Rasulullah sendiri, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sendiri sebagai ayah, dan Sayyidina Uthman. Masya-Allah. Saya rasa ini satu peristiwa yang menarik, yang agak rare untuk kita hargai. Baik. Kita baca riwayat yang berikutnya. Daripada Yunus, daripada Hassan, bahawa dahulunya Nabi menikahkan anak perempuan baginda dengan Uthman. Kemudian anak perempuan Nabi meninggal dunia. Siapa? Sayyidatina Ruqayyah. Itu anak perempuan pertama yang Nabi nikahkan dengan Sayyidina Uthman. Sebab ada yang kedua kan. Yang ni pun ingatkan saya, di hujung nanti saya nak kongsikan satu riwayat yang saya baru jumpa. Saya kata fikir kalaulah saya jumpa awal riwayat ni, kemungkinan saya nak masukkan dalam buku Asam Garam 4 ni. Tapi baru jumpa tak dapat masuk, jadi saya rasa kena dikongsikan. Paling kurang yang ni kena kongsi, walaupun yang saya sebut-sebut tadi ingatkan saya nak ingatkan yang ni. Ingatkan saya tentang yang ni dulu, saya nak kongsikan yang ni dulu. Sebab tak terakam dalam orang kata dalam kitab Melayu, tulisan Melayu. Jadi saya nak rakam di orang kata secara maya ini. DNI mendapat saham setiap kali orang baca, orang tahu kisah ini. Iaitu kisah pernikahan Sayyidina Uthman dengan Ruqayyah. Menarik, ada perincian dia. Ya? Baik. Mana tadi? Kemudian anak perempuan Nabi meninggal dunia. Umar menemui Uthman. Bila anak perempuan Nabi Ruqayyah meninggal dunia, saya ingat ibu-ibu boleh buat rujukan nanti. Kita siapa ada buku, kita gunakan, manfaatkan di bahagian kulit buku Asam Garam 2 kita ni. Saya ada buat garis masa kan. Garis masa rumah tangga Nabi. Bila anak Nabi meninggal, sebagainya, umur Nabi berapa pada ketika itu. Boleh rujuk nanti ya. Dalam riwayat lain, Umar berkata, aku menawarkan Hafsah kepada Uthman bagaimanapun beliau menolak. Tadi, dia bukan tolak terus, ada tempoh dia. Maka aku pun adukan kepada Nabi hal ini. Aku berkata, ya Rasulullah, Tuhan tak pelik kau dengan Uthman. Saya tawarkan dia Hafsah, tapi dia tolak tawaran saya. Rasulullah membalas, la'alla Allah ay yuzawwij Uthman man hiya khairun min ibnatik. Mudah-mudahan Allah nikahkan Uthman dengan orang yang lebih baik daripada anak awak, dan mudah-mudahan Allah nikahkan anak awak dengan orang yang lebih baik daripada Uthman. Nabi pujuk Sayyidina Umar ketika itu. Ayat tadi, mudah-mudahan Allah nikahkan anak awak dengan orang yang lebih baik daripada Uthman. Pertama, Sayyidina Uthman secara tidak langsung, ini kedudukan Sayyidina Uthman, dia kata menantu idaman lah. Orang nak dia jadi menantu. Sayyidina Umar nak dia jadi menantu. Dia orang yang baik kan. Jadi itu hasrat Sayyidina Umar, dipilih orang yang terbaik. Tapi hasratnya tak tersampai, tak kesampaian, dan Nabi pujuk. InsyaAllah mudah-mudahan orang lebih baik daripada Uthman lagi. Siapa ketika itu?
Sayyidina Umar pun tak terfikir siapa lagi gitu kan. Boleh jadi apa yang dia ingat Sayyidina Abu Bakar. Itu yang dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Tengok Sayyidina Abu Bakar senyap tak kata apa. Tak sangka Rasulullah nak nikah dengan anak dia. Umar menawarkan Hafsah kepada Osman yang kematian isterinya Ruqayyah binti Nabi. Pada masa itu Osman berkenan dengan Ummu Kulthum, anak Nabi yang kedua. Atas sebab itu dia menolak tawaran Osman. Selepas itu Rasulullah menikahi Hafsah dan dalam pada itu juga baginda nikahkan Ummu Kulthum dengan Osman bin Affan. Jadi betul yang Nabi sebut tadi, Nabi dah bagi hint. Allah nikahkan Osman dengan orang lebih baik daripada anak awak, dan anak Nabi sudah tentu lebih baik daripada anak Sayyidina Umar, walaupun kemudian menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, status anak Nabi masya-Allah itu lebih mulia. Baik. Dan anak beliau sendiri Sayyidina Uthman ni Hafsah nikah dengan orang lebih baik, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya buat catatan kat sini. Saya nak baca lah. Istilah bagai pinang dibelah dua ni mungkin hanya penilaian dari sudut luaran sahaja. Namun nilai hakiki seringkali berbeza. Pasangan kita mungkin lebih baik daripada kita, agamanya, akhlaknya, keluarganya. Menyedari hal ini, kita akan bersyukur dan lebih menghargai pasangan. Baik. Tidaklah keterlaluan andai menjadikan Sayyidina Umar sebagai model ayah pengasih yang cakna masa depan anak perempuan. Yang ni saya sebut tadi. Baik, itu riwayatnya. Kita baca riwayat yang terakhir. Riwayat yang terakhir yang menjelaskan kenapa Sayyidina Abu Bakar diam. Tadi kita ingat kan, kata Sayyidina Umar, aku tawar kepada Sayyidina Abu Bakar, dia diam, tak kata apa. Fasammata walam yarji' ilayya syai'an. Dia senyap, tak jawab apa-apa. Oh, terasa hati. Jadi betul tu. Sekarang ni bukan nak kongsi pengalaman, nak luahkan kita dalam hubungan kita pada hari ini dengan siapa-siapa saja, dan setuju tak setuju, on tak on, kita beritahu. Kadang kita tengok ada orang dia tak nak, tapi dia tak bagi tahu, dia senyap macam tu. Dia ingat fahamlah dia. Hal benda tu lagi menyakitkan. Kita mungkin, saya dulu begitu juga, aku nak tolak, nak cakap tak nak, tapi tak sampai hati. Tak payah beritahu lah, biarlah dia faham sendiri. Kita rasa begitu, rasa tak nak malukan dia, rasa tak patut, biar dia faham sendiri. Saya dulu begitu, sehinggalah kena kat kita sendiri. Sakit lah, dia orang kata dia biarkan tergantung, dibuatkan ni. Bagi tahu je lah, tak setuju, bagi tahu. Tak boleh, bagi tahu. Memang time tu kita rasa, Allah kau. Tapi dia lebih, orang kata sakit tu awal dan lebih melegakan. Lebih melegakan daripada tertunggu-tunggu tiba tak bagi tahu. Rasa pula awak tak respect. Jadi dalam hal ini, kita kena memahami situasi orang tu, orang yang menunggu respon daripada kita. Ini sebut secara umum. Dan ini akhlak Sayyidina Uthman bin Affan. Kan? Kita tahu dia sebagai pemalu. Kan? Dia seorang kuat yang memang pemalu, terkenal Sayyidina Uthman sebagai pemalu. Tapi bukan malu dalam yang kita faham. Dia bukan malu dari sudut nak cakap dengan orang, nak ni. Sayyidina Uthman dia orang paling hebat bisnes. Dan saya kira dia orang paling kaya, lebih daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Nak bisnes, orang yang kena banyak berinteraksi dengan orang lain. Sebab tu dia tak ada malu, nampak ketukuhan dia. Kemudian dia jadi khalifah, nampak lagi kecekapan dia. Tapi dari segi akhlak dia tu, dia dengan orang dia nak berkata benda tak patut, itu yang dia malu. Ni Sayyidina Uthman. Dalam hal ini dia tengok, dia kata kepada Sayyidina Umar tadi, bagi saya masa. Dan sampai masa dia beritahu, saya tak boleh lah. Dan jawab cara baik. Kata Sayyidina Umar, aku terasa. Tapi aku lagi terasa dengan Sayyidina Abu Bakar yang tak kata apa-apa tu. Jadi ini cara perbandingan. Ingatan untuk saya sendiri dah. Dalam hal ini kita mengambil, kalau saya lebih mengambil sikap Sayyidina Uthman. Dalam bahasa hari ni, saya ingat saya di awal-awal kerja kerajaan, ada orang lebih lama, dia kata, Ustaz, kerja gini-gini, kerja kerajaan apa semua ni, kena dare to say no. Dia kata. Dare to say no. Berani berkata tidak. Saya mula-mula tak faham apa maksud berkata tidak. Lama bekerja tu, rupanya betul tu nasihat dia. Dan saya tak ambil nasihat dia peringkat awal. Sebab apa? Orang suruh ni okey, orang suruh ni okey. Kita ustaz kan? Ni lama pun berpuasa. Allah, orang ambil kesempatan kat kita. Kita ustaz. Dan yang paling banyak maaf sebut lah,
majoriti kat sini perempuan yang paling banyak mengambil kesempatan kat atas ustaz ialah perempuan. Ustaz, kita ni. Orang lelaki tak begitu. Maaf sebab ini pengalaman saya lah. Kita ingat awal dia ni ni sebab hormat kita gini ni. Rupanya dia mani mulut tu dia ada benda yang lain. Oh memang tu pengalaman. Jadi nak latih nak kata dare to say no tu ambil masa jugalah. Kemudian barulah boleh. Dare to say no. Cuma cara kita jawab tu lah. No bukan. Tak nak. Bukan. Tapi menolak dengan cara yang baik. Tapi menolak. Dare to say no. Kita sebut. Baik, kembali pada kisah kita. Jadi nak tahu sebab apa Sayyidina Abu Bakar diam. Dari segi sikap ataupun tindakan ketika itu memang menyebabkan Sayyidina Umar terasa. Cuma kita memahami dalam keadaan dia pun masa tu kelu tak boleh nak kata, tak terkeluar kata-kata itu. Yang ni kita baca. Itu riwayat ini menjelaskan. Dan riwayat ini, baik kita baca dulu. 64, Abu Bakar diam bersebab. Umar menemui Abu Bakar dan berkata, dulu aku tawarkan anakku kepada Uthman dan dia menolak. Kemudian aku tawarkan pula anakku kepadamu, namun engkau senyap saja. Sungguh aku lebih marah kepada engkau ketika engkau senyap saja berbanding kepada Uthman ketika dia menolak. Dalam riwayat lain, Sayyidina Abu Bakar yang datang. Saya lebih suka dalam riwayat itu. Itu riwayat Al-Bukhari. Sayyidina Abu Bakar yang datang jumpa Sayyidina Uthman, Umar. Agak saya rasa awak marah kat saya dulu yang saya tak cakap apa-apa tu. Memang aku marah. Itu Sayyidina Umar tu. Jadi dua riwayat yang nampak berbeza tapi dalam kisah yang sama. Baik. Dan Sayyidina Umar apapun Sayyidina Abu Bakar jelaskan sebab apa dia tak cakap tu. Kata Abu Bakar, sebenarnya Nabi pernah sebut tentang dia. Jadi saya tak nak buka rahsia. Falam akun kita baca riwayat lain. Dalam riwayat lain, ni sekaligus terus. Dalam riwayat lain, riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Abu Bakar datang berjumpa dengan Umar. Beliau berkata, boleh jadi engkau terasa hati dengan aku ketika engkau tawarkan Hafsah kepadaku, kerana aku tak cakap apa-apa langsung kepadamu. La'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji' ilaik. Tanta awak marah kat aku ni. Engkau marah kat saya ni. Ketika tawarkan Hafsah, tapi saya tak cakap apa-apa. Umar jawab, ya. Aku marah lah. Abu Bakar menjawab, fa'innahu lam yamna'ni an arji' ilaik. Sebenarnya tak ada sebab, tak ada alasan pun yang menghalang saya untuk nak respon, nak jawab ketika awak tawarkan tu. Hanya atau melainkan kerana masa tu saya teringat, saya sedar bahawa Nabi pernah sebut yang Nabi nak nikah dengan Sayyidatina Hafsah, menyatakan keinginan baginda tentang Hafsah. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar lagi, falam akun la ufshi sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tak nak sebarkan, tak naklah pecahkan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai sekiranya Nabi tak jadi kahwin, aku terima. Riwayat Ibnu Sa'd ni keadaan Sayyidina Abu Bakar pula. Jadi saya sebut sebelum ni pun prinsip apabila kes-kes yang melibatkan Nabi, para sahabat Nabi ataupun dalam kalangan sahabat Nabi ni, kes mereka macam-macam, bergaduh sama mereka apa gini-gini, baca kan, kita jangan tidak berpihak pada mana satu, tapi kita cuba memahami situasi pihak-pihak yang terlibat, barulah kita boleh menjiwai. Sayyidina Abu Bakar, sebab apa dia tak bercakap tadi? Itu alasan yang disebut tadi. Sebab Rasulullah disebut bahawa ni dia nak ni. Cuma dia masa tu tak dan waktu tak boleh come up, bagai tidak boleh come up dengan ayat pun nak ni. Senyap. Tak semua orang boleh spontan boleh ni kan. Dan kita tahu pula Sayyidina Abu Bakar bukan seorang yang orang kata boleh menipu. Dia ni. Kadang orang begitu kan, dia tak pandai nak menipu, dia tak cakap. Isteri saya dia tak pandai. Dia cuba-cuba dah, kita boleh cam dah. Dia nak pusing dia, saya tahu dah dia tu dia nak ada ayat lain tu. Ada orang begitu. Tapi ada orang dia dah biasa menipu, dia cakap lancar begitu. Baik. Tak nak saya ada seorang tu nak kena ni. Nak kena tune balik. Dia laju cakap, tak nak percaya sangat.
Jadi situasi sebegitu kita kena faham keadaan Sayyidina Abu Bakar. Dia orang tak biasa nak menipu, nak berhela. Jadi sebab tu dia perlu nak cakap. Dan apa yang dia kandung, dia pegang pada masa tu ialah Nabi ada sebut. Saya cuba cari riwayat. Adakah maksud rahsia Nabi bagi tahu jangan bagi tahu orang lain? Tak jumpa. Yang ni kat sini saya membuat catatan kat sini. Kalau baca untuk catatan nombor 2, saya kata apabila seorang itu berkongsi suatu hal dengan kita sedangkan dia tidak berkongsi hal tersebut dengan orang lain, makna dia percayakan kita. Itulah arti kata rahsia. Peliharalah amanah dan kepercayaan tersebut sebaik-baiknya. Contohi dan sifat dan sikap Abu Bakar yang hormatkan Nabi SAW. Tak ada jumpa riwayat yang kata ni rahsia. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata itu rahsia Nabi. Maksudnya apa? Nabi beritahu kawan ni seorang. Kita banyak dalam keadaan harian kita begitu kan. Ada seorang tu berkongsi masalah dengan kita. Dengan suasana tu datang dia pun contoh begini. Datang jumpa kita, cakap tiba ada orang lalu dia pun senyap. Mana kata benda yang dia kongsi dengan kita tu dia tak nak orang lain bagi tahu. Sekalipun dia tak sebut ini rahsia, jangan bagi tahu orang. Itulah rahsia. Itulah rahsia. Jadi kita memahami hal ini, kita kena pegang. Kita kena jaga, jangan bagi tahu pada orang lain. Dan ini akhlak Sayyidina Abu Bakar yang kita kena contohi. Wallahu alam. Habislah hadis kita. Ya. Tambahan nikah bulan Syaban. Yang ni riwayat yang lain. Kalau sebelum ini minggu lepas kita tahu bahawa Sayyidatina Aisyah nikah bulan Syawal. Sayyidatina Hafsah nikah bulan Syaban. Husain bin Abu Husain berkata Rasulullah menikahi Hafsah pada bulan Syaban sekitar 30 bulan sebelum berlakunya perang Uhud. Ni ada khilaf kan sebelum perang Uhud. Uhud ke apa Badar. Dalam riwayat lain lepas pada perang Uhud dia meninggal. Yang tu tak dapat nak dipastikan. Wallahu a'lam. Sebelum saya berhenti, saya nak sebut satu pengajaran. Kalau orang jemaah yang lain ada pengajaran sepanjang mendengar kongsian ni, boleh kongsikan. Saya nak sebut yang saya ni, yang tidak ada dalam buku ini. Ada sebut tadi, model ayah tu. Saya kata tentang Sayyidina Umar ni, dia adalah idola atau panduan saya sebagai seorang ayah. Pertama, dari sudut hukum, peristiwa tindakan Sayyidina Umar dan juga tindakan sahabat Nabi yang lain, kita tahu sebelum pada ni, boleh ke tidak pihak perempuan, baik si perempuan sendiri, baik keluarga si ayah, si mak perempuan tu yang proaktif carikan menantu dari sudut agama. Boleh, tidak ada halangan, tidak bertentangan langsung dengan syariat. Jadi yang disebut sebagai, kalau kita menurut adat kita, kata pergi cari timba nampak macam tak elok, itu tidak bertepatan dengan syariat. Nak ikut adat tu atas dasar tu, tak apalah. Tapi nak kata kalau orang buat usaha pergi cari timba, kita tak boleh nak kata teruk, malu. Tak, itu terpuji. Jadi boleh usahakan tawar anak kepada orang lain, orang yang baiklah, orang yang kita nakkan tu. Itu yang pertama. Yang kedua saya nak sebut tadi, Sayyidina Umar sebagai ayah, dia sangat jaga kebajikan anak dia dalam hal carikan pasangan ni. Dia, orang kata dia masuk campur. Dan memang perangai Sayyidina Umar, saya perhati secara umum, dia seorang yang kalau hari ni bahasa pengurusan micromanagement, dia masuk campur dalam segala hal. Ini dia punya style. Saya secara perli bab yang ni tak ikutlah, tapi bab yang ni nak ikut. Contoh dari segi kepimpinan, beza dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini kata buku Madinah Takkan Rebah. Sayyidina Abu Bakar, dia style dia bagi orang turun kuasa, bagi kepercayaan. Lantik komander Khalid bin Al-Walid, lepaskan kat medan perang, awak buat keputusan mengikut kesesuaian. Masuk Sayyidina Umar menjadi khalifah, berubah keadaan itu. Dia komander-komander nak buat keputusan, nak bergerak dari satu medan ke medan lain, nak pilih yang mana, semua mesti dapatkan, orang kata mesti dapat arahan ataupun konsult dengan Sayyidina Umar di Madinah, kemudian dapat respon, baru bergerak, baru ni. Ini Sayyidina Umar bin Al-Khattab.
Dan ini antara sebab kalau saya tanya, kalau ibu-ibu mengikuti sirah, kenapa Khalid bin Al-Walid dipecat oleh Sayyidina Umar. Apabila Sayyidina Umar ganti saja Sayyidina Abu Bakar, hari pertama, arahan pertama, polisi pertama yang beliau keluarkan ialah pecat Khalid bin Al-Walid. Kalau kita tak memperhalusi hal ini, boleh kata, boleh jadi saya ketika boleh jadi Omar ni ada dendam dengan Khalid ni. Sebab memang kalau tengok kes-kes sebelum pada ni, dia ada isu dengan Khalid, dua orang tu. Memang tak pengam. Kan? Boleh jadi begitu. Tapi kemudian melihat lebih luas, no, saya kata Sayyidina Omar bukan sebab itu. Dan Saudara Omar dalam masa sama dia bagi tahu juga kepada orang lain sebab apa aku pecat Khalid ni. Aku tak nak orang bergantung pada Khalid, tidak bergantung pada Allah. Lebih kurang begitulah. Sebab Khalid ni menang je. Dia pegang sampai orang kata, oh kalau Khalid jadi panglima perang, menanglah kita. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak nak begitu. Itu alasan yang disebut secara kenyataannya. Tapi Allah alam, analisis saya melihat Sayyidina Umar, kenapa dia tak nak Khalid bin Al-Walid jadi orang kata komander bawah dia. Tadi dia tak kena dengan cara pemerintah, cara pentadbiran. Kalau Khalid ni style dia buat keputusan sendiri, nak cepat dia nak ni, dia tak boleh. Tak boleh ikut cara dia. Jadi Khalid awal-awal kan begitu, kita bekerja pun begitu, ada yang orang boleh masuk dengan kita, tak boleh masuk dengan kita. Ini Sayyidina Umar, dia mikro, dia nak kawal secara umum lah. Dan hal ini secara tidak langsung terbawa dalam keluarga beliau sendiri. Dalam hal anak-anak ini, kita akan tengok beliau yang tentukan menantu. Bukti dia, Hafsah, setelah Hafsah sendiri dia carikan. Boleh jadi pernikahan dengan Khunais tadi juga atas usaha beliau sendiri. Beliau yang ni kan. Baik, Hafsah. Lagi anak beliau seorang lagi, Abdullah bin Umar. Yang ni ada 2-3 kisah yang ada dalam buku keempat saya ni, Asam Garam Rumah Tangga Sahabat Nabi. Ada beberapa kisah tentang Abdullah bin Umar, anak beliau. Yang mana ada ketika ada yang anak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ulama besar, kemudian nanti dia kahwin dengan seorang yang dia berkenan. Ayah dia tak berkenan, ayah dia tu cerai. Ngadu dekat Nabi. Nabi kata, ikut ayah awak lah. Awak kena ikut ayah awak. Ikut, dia cerai kawan tu. Kemudian nikah dengan orang yang Sayyidina Umar cari sendiri. Itu Sayyidina Umar. Lagi, itu dua. Lagi, yang ni menarik kalau saya nak hubungkan. Siapa yang tahu akan tahu kisah Umar bin Abdul Aziz, kan, khalifah zaman Umayyah yang sangat terkenal. Walaupun 2 tahun dia menjadi khalifah sahaja, tapi nama dia harum sampai ke hari ini, kan. Contoh khalifah model, khalifah yang adil, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni kalau kita kiranya cicik-cuciak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bagaimana kaitan dia, kan? Kaitan dia atas sekali tu. Begini, Sayyidina Umar masa dia zaman menjadi khalifah, kebiasaan dia malam-malam dia pergi round masyarakat, kan. Round tengok senyap-senyap keadaan realiti merhain masyarakat di luar sana. Gelak-gelak dia dengar orang. Ini Sayyidina Umar sekali lagi, dia gaya dia memang teliti. Sehingga satu malam dia lalu dengar orang bercakap dalam rumah. Dengar, dia pun pasang telinga, dengar ada 2 orang, mak dan anak. Suara mak berbunyi, beritahu kepada anak dia, campurlah air sikit tu dalam susu ni, banyak sikit, esok kita nak jual ni. Begitu. Lalu si anak tu berkata, mak, Omar kan tak bagi, khalifah kan tak bagi. Mak dia jawab, mana Umar atau khalifah, mana nampak, mana tahu kita buat begini. Anak dia pun kata, sekalipun Umar tak tahu, Tuhan Umar tahu. Tuhan Umar tahu. Itu kata-kata si anak tu. Jadi Umar pun pesan kepada pengawal yang ikut sekali, you mark this house. Awak tanda rumah ni, esok datang balik ni. Tanda rumah tu. Dan dia teruskan perjalanan. Baik. Keesokannya, Umar suruh hamba ni, pegawai dia pergi beli susu di rumah tu. Lalu pergilah kawan tu, tengok rumah yang dimak. Saya duk tengok bayang rumah tanda ni macam cerita perompak kan, Alibaba malam-malam tanda sampai tak ada tandas.
apa tanda pergi nak beli susu. Lalu beli susu daripada tu. Buat bagi pada Umar. Umar rasa susu tu sah. Susu 100% pure. Makna tak masuk air. Jadi Sayyidina Umar kagum dengan anak tu. Kepada penjual susu tu. Masya Allah ni orang jujur. Dan Sayyidina Umar panggil anak-anak dia masa tu. Anak dia ada berapa orang yang lelaki semua ni. Okey, ayah ni. Ayah jumpa menantu. Ayah jumpa calon menantu ni. Siapa nak kahwin dengan ni? Ini sekali saya contoh. Sayyidina Umar dia usaha cari menantu untuk cari menantu dia sendiri. Cari pasangan untuk anak dia. Siapa nak ambil kawan ni. Lalu termasuk juga Abdullah bin Umar. Dia ada 2 orang. Abdullah, Ubaidullah, Asim. 3 orang masa tu. Abdullah bin Umar kata, saya tak nak dah, tak tambah dah. Ubaidullah pun saya tak apalah ya, tak nak lagi. Asim kata, okey ya, saya nak Asim kahwin dengan anak tu. Kahwin dengan wanita anak penjual susu tu. Daripada Asim dengan penjual susu tu lahir anak dia nama Laila, dan Laila ni nanti kahwin dengan kerabat raja zaman Umayyah, lalu lahirkan Umar bin Abdul Aziz. Jadi turutan dia, insya-Allah berkat hubungan, berkat tersusur galur itu, insya-Allah. Ni Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sampai sini sahaja saya buka. Saya serah semula kepada pengerusi. Kalau ada soalan, ada tambahan, dipersilakan. Ustaz tak nak cerita dulu pasal Az-Zuhri yang ulama tabi'in tu ke? Az-Zuhri. Ustaz Az-Zuhri. Patut ada satu lagi sebelum tu. Ada saya nak cerita pasal apa tadi? Ada satu lagi. Az-Zuhri, Az-Zuhri. Cerita Az-Zuhri Tentang dah. Sayyidatina pula. Oh, ya. Sayyidina Uthman dengan Ruqayyah tu. Ustaz nak cerita tu. Saya cerita yang tu dulu. Jadi ada Okey, dua, boleh. Az-Zuhri dan Sayyidina Ruqayyah. Okey. Baik. Riwayat pernikahan Sayyidina Uthman dengan Ruqayyah ni saya baru jumpa dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ni, riwayat panjang, saya ambil bahagian ini. Kita tahu bahawa Nabi nikahkan Sayyidina Uthman dengan Ruqayyah pertama, kemudian meninggal Ruqayyah, Nabi nikah pula dengan Ummu Kulthum. Dia ada kisah sebelum pada itu. Ini Ibnu Asakir dan direkodkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Bahagian begini. ولما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته رقية من ابن عمها عتبة بن أبي لهب تأسف. Baik. Tak kala Sayyidina Uthman dapat berita yang Rasulullah kahwinkan anaknya Ruqayyah dengan sepupunya iaitu Utbah bin Abu Lahab, ta'assafa, kecewa sangat-sangat. Ni peristiwa sebelum Islam, sebelum Sayyidina Uthman Islam. Dan riwayat ini sebenarnya riwayat tentang keislaman Sayyidina Uthman. Saya duk baca cerita riwayat keislaman dia. Tapi dalam cerita riwayat keislaman tu ada cerita ni. Kadang begitu kan. Ulama dulu riwayat yang sama dia tumpu yang lain. Itu hal yang lain seperti kita sebut. Kita pula baca riwayat sama, aku nampak benda yang lain. Jadi riwayat keislaman Sayyidina Uthman, saya nak fokus kepada riwayat perkahwinan beliau, kisah perkahwinan beliau. Jadi begitu. Sebelum Islam dia dah berkenan kepada anak Nabi Sayyidatina Ruqayyah, itu message point sebutnya. Dan dia sangat-sangat sedih lah apabila tahu, sebab dia tak buat langkah mula ke macam mana Nabi nikahkan dengan anaknya dengan Utbah bin Abu Lahab. Dan Utbah bin Abu Lahab sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian nanti menceraikan. Bahkan Utbah ni insya-Allah biadab dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam buku Asam Garam 3 nanti bagaimana ayah dia Abu Lahab dan mak dia bagi kata dua kepada dia, Utbah dan Utaibah adik dia. Utbah nikah dengan Ummu Kulthum, Ruqayyah. Utaibah nikah dengan Ummu Kulthum. Kamu cerai anak Muhammad ni. Kalau kamu tak cerai, tak mengaku anak, begitulah. Lalu cerai. Utaibah cerai biasa. Utbah ni dia cerai dengan cara geram dan jahat. Dia bukan dia, aku ceraikan anak kau ni, aku tak suka dia ni. Lepas tu dia ludah lagi muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Utbah, insya-Allah. Walaupun sepupu Nabi. Baik. Jadi ni nikah, kahwin. Ta'assafa idh lam yakun huwa tazawwajaha. Jadi dia sedih sangat sebab dia tak bukan dia yang nikah. Fadakhala ala ahli mahmuman.
Jadi dia pun hari tu dia dapat berita tu, dia balik rumah dalam keadaan sangat sedih. Mak ayah dia, kenapa kau ni sugul sangat? Ni Sayyidina Osman masa tu. Masa tu ada panjang cerita dia, ada mak saudara dia pun mula pakat pujuk gini 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 gini. Baik. Kemudian fantalaqtu dan ada riwayat yang disebut, cuma ni ada riwayat orang kata agak luar biasa. Mak saudara dia salah seorang, dia masa tu sebagai Tok Bomo. Ini tidak menjadi dalil kepada bolehnya pergi jumpa Bomo pawang, tak. Ini zaman itu jumpa Tok Bomo. Tok Bomo perempuan, dia kata hidup tilik-tilik, dia kata nampak Osman nanti akan kahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sebut anak Nabi, akan kahwin dengan orang yang mulia begini gini gini. So Osman dia fikir siapa lagi orang yang mulia yang aku nak ni Ruqayyah seorang je, begitu. Dia pun dia kata qala Uthman fantalaqtu mufakkiran falaqiyani Abu Bakr. Masa tu dia lepas pada tu dia duk fikir pasal tu lah. Duk fikir Allah terlepas nak ni ujian kata cinta, dia fikir. Lalu Abu Bakar datang, jumpa dengan Abu Bakar, tersempak dengan Abu Bakar. Abu Bakar kata, ni awal ni. Abu Bakar kata, "Wayhaka ya Uthman, innaka la rajulun hazim." Ini penting. Memberi kita gambar Sayyidina Uthman ni orang macam, awak ni Uthman, awak ni kan seorang lelaki yang tegas, hazim tegas, seorang lelaki yang tetap pandai, yang ni tak mudah goyang. Ini hazim. Jadi, sekali lagi saya sebut, Sayyidina Uthman bukannya malu macam kita kata malu. Walaupun dia terkenal sebagai seorang yang paling malu, bukannya malu macam kita malu nak jumpa orang, tak. Dia seorang yang ni. Ma yukhfi alaika al-haq min al-batil. Awak boleh beza mudah mana yang betul, mana yang salah. Ma hadhihi al-asnam alladhi yu'baduha qaumuna atau ya'buduha qaumuna. Tengok ni, apa benda ni? Apa berhala-berhala yang kaum kita sembah ni? Tak bercakap, tak apa. La tasma' wa la tubsir wa la tadur wa la tanfa'. Berhala yang kaum kita sembah ni tak mendengar, tak melihat, tak boleh bagi faedah pun, tak boleh bagi bahaya pun. Ni Sayyidina Bakar bukan pujuk ya, psycho kepada Sayyidina Uthman. Dan boleh kata ramai sahabat Nabi yang peringkat awal masuk Islam bukan di tangan Rasulullah, tapi di tangan Sayyidina Abu Bakar. Nabi cakap kepada Abu Bakar, Abu Bakar tu terima. Sayyidina Abu Bakar tu yang kempen lebih, beritahu kepada ni, beritahu tu yang masuk. Termasuklah Sayyidina Uthman, dia masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Ni geng-geng peniaga masuk Islam. Panjang lagi dia punya kata ucap balas begini ni, yang ni, bahagian ni yang jadi sebut bukti ataupun nak fokus kepada keislaman Sayyidina Uthman. Lalu makin lunak hati Sayyidina Uthman dan terus pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jumpa, Nabi kata, Uthman, macam mana? Terimalah Allah dapat syurga. Fa inni Rasulullah ilaik wa ila khalqi. Saya ini Nabi utusan Allah kepada awak dan kepada seluruh manusia. Dengar tu, jumpa Nabi, tengok muka Nabi. Ni menarik. Pada ketika itu boleh jadi ataupun nak sebut dia kecewa. Inilah bakal mentua aku tapi tak jadi nikah dengan anak dia. Kalau orang lain boleh jadi. Kau lantak tak dapat anak kau, mak aku ikut kau, sorry lah. Kalau itu situasi kita kan, ada dendam, ada ni. Tapi jujurnya Sayyidina Uthman dalam hal ini, dia tak nampak yang anak dia tak apalah, terlepas macam mana. Tapi yang ni, yang benar ni, kebenaran, dengar kuliah Nabi, masuk Islam dia. Dan rezeki dia. Thumma lam albath, disebut sendiri ni. Sayyidina Uthman sebut, thumma lam albath an tazawwajtuhu. Tak lama kemudian, dapat rezeki aku. Nabi tawarkan aku nikah dengan anak dia Ruqayyah. Setelah Abi Addah, setelah Utbah ceraikan anaknya. Rezeki dia masuk Islam dengan niat yang jujur, dapat bonus nikah dengan idaman dia, dapat nikah dengan orang idaman dia. Dan ketika itu fakana yuqal, dan ketika itu di Mekah dia jadi wedding of the year. Ahsan az-zawj ra'ahu insan, Ruqayyah wa zawjuha Uthman. Orang pakat dia kata pasangan pengantin yang paling perfect lah dalam sejarah ketika itu yang pernah manusia tengok ialah Ruqayyah dan Uthman. Dua-dua ibarat kata kita sebut bagai pinang dibelah dua. Masya Allah. Itu kisah dia.
Wallah, itu yang saya nak kongsi pernikahan Sayyidina Uthman dengan Ruqayyah. Kemudian nanti, ini riwayat tambahan, apabila beliau meninggal dan kita tahu meninggal ketika Badar, Sayyidina Uthman nak pergi, tak nak pergi. Nabi kata, awak tak payah pergi. Tengok anak awak, tengok ni isteri awak, anak Nabi SAW, dan Sayyidina Ruqayyah meninggal ketika Nabi masih berada di Badar. Ketika Nabi masih berada di Badar. Lepas itu menangis, sedih sangat Sayyidina Uthman. Ni riwayat Al-Hakim. Sedih sangat Sayyidina Uthman lepas kematian isteri pertamanya, buah hatinya. Nabi jumpa dia. Nabi balik, Nabi jumpa dia. Laqi Uthman bin Affan wa huwa maghmumun. Masa tu dia sedih sangat. Sebagaimana tadi dia sedih, tak dapat kahwin, ni sedih sangat. Kematian, orang kata buah hati dia. Sedih sangat. Maghmun ni sedih sangat. Nabi tanya, "Ma sya'nuka ya Uthman?" Apa halnya Uthman? Apa ceritanya? Lalu dia luahkan dalam keadaan yang sangat sedih, sambil menangis. Dia kata, "Saya orang paling malang Rasulullah. Saya orang paling malang. Jadi sekejap je menantu awak, kemudian tufiat, mati anak Rasulullah, terputus hubungan saya dengan Tuan. Inqata' as-sahar fima baini wa bainik ila akhir abad." Tak berhubung dah, terputus dah hubungan, kata menantu saya dengan awak wahai Rasulullah. Itu kata Sayyidina Uthman. Nabi pun kata, "Ataqulu dzalika ya Uthman?" Sampai hati awak kata macam tu, ni aku nak nikah kau dengan anak aku seorang lagi. Tu lah tuan. Pendek cerita begitu. Kahwinlah Nabi dengan Sayyidina Uthman dengan adiknya pula Ummu Kulthum. Dan tak lama kemudian meninggal pula Ummu Kulthum. Nabi pun kata, dan sekali lagi sedih. Dan sebab itu apabila Nabi kata, kena faham background. Apabila Nabi kata, kalau aku ada anak ketiga, dalam riwayat lain, kalau aku ada 10 orang anak perempuan, aku nak kahwin dengan Uthman sahaja. Ayat itu dari sudut memberi fungsinya ialah memujuk hati Sayyidina Uthman. Dia sangat-sangat sedih. 2 kali anak dia, isteri dia yang merupakan anak Nabi meninggal dunia lebih dahulu daripada beliau. Wallahu a'lam. Itu perkongsian tambahan yang saya nak sebut. Yang kedua, Az-Zuhri. Az-Zuhri, insya-Allah. Yang ni saya nak baru jumpa, tuan-tuan buat catatan kat sini. Imam Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, kita sebut sebagai ulama sirah yang pokok lah dalam dunia sirah ini sejak awal lagi. Dia ulama tabi'in, meninggal tahun 124 ataupun 28. Saya tak ingat, nak tengok balik ketika itu. Ketika itu beliau seorang ulama yang disanjungi zaman itu, zaman kemuncak. Apa disebut ulama, mereka orang besar, mereka orang dihormati, mereka orang yang ada rumah, ada ni, orang kaya, orang yang ni. Dia bukan kita kata ulama ni orang bukan kita ustaz biasa, tak. Contoh Umar bin Zubair ada qasar, ada istana ni. Di Madinah masih ada ni. Dan mereka ni kalau buat pengajian, bukan orang bayar duit, tapi dia yang bayar, dia yang taja orang. Ini tradisi ulama terdahulu. Kira orang kaya ni, Imam Az-Zuhri. Tapi di hujung usia dia, dia tak nak meninggal di tempat dia. Dia sakit masa tu. Dia sakit dan disuruh orang bawa dia. Jadi disuruh orang bawa dia pergi ke satu tempat. Pergi tempat itu di hari ini di Palestin. Dia ada satu laluan di Palestin. Dia pergi kat situ. Dan dia duduk situ, menumpang rumah, tak disebut, menumpang ke apa, duduklah di situ. Tinggal rumah besar dia, tempat orang ramai, orang ni di bandar, duduk di bahagian kampung di kawasan ni. Dan kawasan itu, kawasan, orang kata kawasan orang ramai, kawasan B40 lah. Kawasan orang lalu lalang ni, adalah kubur itu. Kawasan orang lalu lalang, kawasan sibuk. Kawasan ni. Dia di situ. Dan hari sebelum dia meninggal, dia kata, kalau aku mati, aku nak dikebumikan di sini. Orang pelik lah. Sebab apa? Sebab aku nak didoakan oleh orang yang lalu lalang. Aku nak aku ni didoakan oleh orang yang lalu lalang. Dan dia meninggal dikebumikan di situ. Dan itulah benda ni. Saya baca tu, wow, kata ni ulama sebenar yang memahami agama, memahami Islam ni bagaimana. Dia tahu
uh, akhir hayat dia, kalaulah dia terima, kalau kita kira orang kata pengumuman diraja, pengumuman hormat di ke bumi pula, di tempat yang mulia ni, yang orang nak masuk pun ni tak ada sangat. Tapi dia ambil peluang, aku tinggal ke bumi tempat orang ramai, tempat orang lalu-lalang, dan memang menjadi budaya kita pun orang Islam, lalu perkuburan, kita bagi salam, kita doakan, kita istighfar untuk mereka. Dan Imam Az-Zuhri dia nak ambil peluang tu, nakkan orang doakan dia. Siapa? Kan kita bagi salam, kita doa Allah maghfir lahum, dapatlah kat dia sekali. Saya kata ni saya nak ambil, jadi tak kisah. Isunya bukan kita meninggal, kubur kita kata di dihias, dicantik tu. Tapi ada tak orang kata usaha-usaha kita dapat lagi, panjang hayat kita, panjang usaha kita, boleh orang doakan kita lagi sebagaimana Imam Az-Zuhri. Saya sangat inspired daripada kisah ini. Apabila saya jumpa tu, saya nak kongsikan. Wallahu alam. Habis dah daripada saya. Saya serah mula kepada pengurusi. Kalau ada perbincangan, persoalan, boleh lontarkan. Baik, mungkin kita buka soalan dulu kan Ustaz? Ya. Mana tahu ada yang nak berkongsi lagi. Silakan jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Profesor. Astaghfirullahalazim. Masya-Allah. Profesor dapur lah ni. Penceritaan Ustaz tadi saya dengar dengan penuh taksub lah. Kerana perkahwinan tu. Pokoknya di situlah dinamakan jodoh. Kuatnya jodoh seseorang tu, bagaimana cara Allah tentukan. Ditutupnya pintu hati, walaupun Sayyidina Osman ni pergi pada Sayyidina Umar ni pergi pada Osman tolak. Lepas tu pergi pada Abu Bakar tolak. Masa Ustaz belum cerita lagi mengapa Abu Bakar tolak tu, saya dah buat andaian sendiri. Daripada penceritaan tu, bahawasanya lidah Abu Bakar ni terkelu untuk mengatakan sesuatu. Kalau disebut, ibarat macam membuka rahsia Rasulullah. Tapi kalau disebut, boleh jadi Rasulullah belum tak masuk berminah. Jadi makna kesilapan tu berlaku pada dia. Jadi itulah lidah dia terkelu. Dia nak cakap serba salah. Di sini bersalah. Dan itu andaian saya lah kan. Dan dia persahabatan yang erat antara dia dan Rasulullah. Itulah sebab dia terkena untuk menyatakan sesuatu. Maknanya bukan hati dia tu tak nak menerima, tapi adalah alasan dia. Lepas tu Ustaz pun beritahu alasan tu macam tu. Dan yang tepatlah pada saya. Tapi yang bukan sekarang ialah kuatnya yang dikatakan jodoh. Kalau bagaimanapun, kalau bukanlah jodoh Rasulullah dengan Hafsah, mungkinlah Abu Bakar boleh bercakap untuk menyatakan penerimaan, ataupun Osman boleh menerima tapi Osman pula suka pada adiknya ke apa yang seorang lagi tu. Itu sebabnya jodoh. Lepas tu begitu jugalah Saidina Osman dengan Umi Kalsum yang meninggal tu. Ruqayyah dulu mula-mula. Dia cintakan Ruqayyah tu, dia sedih apa semua. Tapi Allah tu makanya jodoh dia tu tak ada. Meninggal, lepas pula di suami dia yang bukan orang Islam kan. Dia dapat pula pelawaan daripada Rasulullah untuk berkahwin dengan Ruqayyah. Jadi maknanya di sini jodoh main peranan yang kuat lah bagi saya. Itu pandangan saya lah Ustaz. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian. Jodoh, insya-Allah. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya berkenaan dengan Imam ke? Yang Az-Zuhri tadi. Az-Zuhri Imam, insya-Allah imamuna. Adakah beliau terlibat dengan hadis pengumpulan Quran? Ke macam tu? Imam Az-Zuhri, saya tak boleh cakap dengan pasti lah. Tapi setakat ini dia tidak. Sebab apa tanya? Tapi dia hadis dia. Hadis yang berkenaan, mungkin hadis berkenaan dengan pengumpulan Quran lah. Bukan terlibat dalam pengumpulan Quran. Apa hadisnya?
Tak jumpa Saya lah tak pula. Tapi ah, macam ada timbulkan benda-benda tu lah. Mungkin nak ah. kena gali lagi kot. Saya tak Mm-mm. Mm-mm. Dia apa Imam Az-Zuhri ni yang obvious beliau terlibat, dia boleh kata orang pertama yang kumpulkan hadis. Pengumpulan Al-Quran dah settle lama dah. Pengumpulan Al-Quran dah settle zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian dimantapkan lagi zaman Sayyidina Uthman, kan. Dah boleh kata settle lah. Isu pengumpulan Al-Quran ni pun masya-Allah menarik untuk diterokai. Hadis ada selepas pada tu. Zaman pertama orang mengumpulkan hadis, maksud kata secara bertulis, secara direkodkan ialah zaman Umar bin Abdul Aziz. Ini kebetulan disebut hari ni, kan. Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz masa tu yang orang dilantik, komiti jawatankuasa yang dilantik untuk mencatat, merekodkan hadis sebanyak mungkin ialah Ibn Shihab Az-Zuhri dan ada beberapa orang lagi. Yang tu peranan yang obvious tentang Ibn Shihab Az-Zuhri. Yang tu saya boleh respon. Yang berkenaan dengan hadis pengumpulan Al-Quran, tak tahu. Boleh jadi termasuk dalam hadis-hadis yang dikumpulkan, boleh jadi. Terima kasih Ustaz. Soalan saya yang kedua berkenaan dengan Saidina Uthman yang Ustaz katakan macam orang berebut-rebut nak jadikan dia sebagai menantu kan. Semalam bila ada dengar cerita pasal perang Jamal, perang Siffin lebih kurang macam tu, di akhir hayat Saidina Uthman tu macam mana dia, orang nak baling dia batu semua, orang macam saya tak boleh imagine yang masa mula-mula orang nak jadikan dia sebagai menantu tapi di akhir-akhir hayat tu orang nak bunuh dia. Macam bertanya-tanya juga lah kenapa Ni hutang saya, kan. Hutang itu. lebih kurang lah. Saya Ya, respon hutang yang sebentar belum ni. berbayar. Hutang belum bayar lagi. Apa nak cari buku tu. Begini, doakan saya projek Madinah takkan rebah. Memang aim hujung dia ialah saya nak jelaskan realiti zaman Sayyidina Uthman dan terbawa teruslah realiti zaman Sayyidina Ali selepas pada tu. Sebab banyak tadi yang grey area yang orang tak nampak apa semua tu. Baik, begini, secara ringkas saya sebut antara khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sayyidina Ali, semua ni ada peranan jasa masing-masing lah. Tapi saya melihat antara empat-empat ni dari segi kecemerlangan, yang paling cemerlang adalah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman. Ada orang kata Sayyidina Umar, tak apa. Sayyidina Uthman. Dari segi usia paling lama pun dia 12 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun. Baik. Bagaimana saya kata begitu? Zaman Sayyidina Umar, ya, tu zaman yang pembukaan wilayah paling luas. Tapi orang tak perasan bahawa di hujung-hujung usia Sayyidina Umar banyak apa wilayah yang dah kata yang berlepas diri, yang ditarik balik oleh Rom dan Parsi. Yang ni balik jadi kurang balik. Dia memang buka luas, tapi hujung-hujung tu wilayah yang dibuka tu keluar balik. Masuk zaman Sayyidina Uthman, dia capture balik, ini balik, bahkan dia luaskan balik dan stabil sampailah ke hujung usia dia. Itu dari segi prestasi dia. Termasuk juga unsur-unsur besar dia, Quran dan sebagainya. Baik. Yang orang sebut 6 tahun baik, kemudian 6 tahun tak baik, itu tak betul. Itu kaji riwayat ni, dia bercampur riwayat Syiah dan sebagainya. Dia ni, cuma di hujung tu, kita tengok apa yang terjadi, yang memberontak, yang apa semua ni, kan dia ada peranan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul semua. Dialah propaganda yang dilakukan oleh pihak luar. Yang memberontak tu dari mana? Dari Mesir, daripada Kufah, daripada Basrah. Mereka ni kumpul, datang buat serangan ke Madinah ketika musim haji. Tentera semua keluar, sahabat-sahabat Nabi semua berada di Mekah, ramainya tinggal beberapa orang saja. Yang tu berlaku, kalau hari ni apa? Coup, rampasan kuasa. Begitu, cakapnya ringkas begitu. Saya sebut, bukannya
orang tak suka Sayyidina Osman, mana majoriti masyarakat tak suka. Tidak, dia tidak begitu. Yang buat ni ada kumpulan kecil. Tapi itu yang berlaku. Rakyat macam kita berlaku rampasan kuasa. Rakyat biasa, okey. Tiba-tiba, bukanlah contoh, bagi contoh. Tiba-tiba parlimen di ni tengah bersidang, ada orang masuk. Sebagian ada berlaku kat mana? Kat negara mana ni? Nah, lampasan kuasa tu dilakukan oleh pihak lain, pihak luar. Jadi bayangan, kalau ada orang bayangan Sayyidina Osman ni dibenci, di hujung dia tidak disukai apa semua, itu bukannya yang semasa ketika itu. Sebaliknya ni, propaganda pihak-pihak tertentu yang kecil ini sahaja. Itu saya respons setakat ini. Boleh? Yang memberontak tu ialah dalam pemerintahan kerajaan Saidina Usman juga ke ataupun bukan? Betul. Zaman dia. Dan Maksudnya bibit tu under dia punya penguasaan ke ataupun tak ada? dia sebagai orang Islam lah, sebahagian orang Islam. Dan Yelah, bibit itu sebab ada. kalau macam kita macam kalau kita tahu pemerintah tu memang baik, mesti dia tersebar semua orang well known. Maksudnya walaupun dari rampasan daripada negara luar pun kita mesti tahu orang tu sebenarnya baik. Macam tu maksud saya lah. Betul. Itu yang macam pelik. Kenapa? Biasalah, tapi bila fikir-fikir pun Nabi pun ada musuh kan. Betul juga tu. Kalau orang dah memang tak suka pun kadang tak ada sebab pun orang boleh tak suka kita kan. memang begitu. Cuma saya nak kata tadi, bukan persepsi umum bahawa Sayyidina Osman ni tak cekap, buruk. Itu bukan. Yang kita baca kemudian ni, kita membaca naratif atau sudut pandang pihak memberontak. Dia sebut Sayyidina Osman ni begini. Masa tu yang menjadikan dia, yang mereka nak jadikan alasan untuk nak rampas kuasa Sayyidina Osman ni. Dan setiap satu tu dah dijawab. Antara Ibnu Abbas datang berunding dengan dia orang. Tapi kenapa kamu tak suka sangat Osman ni? Oh, mereka kata Osman ni kan dialah yang lari. Masa Badar dia tak pergi. Masa Hunain dia lari. Itu propaganda yang dia duduk sebar di tempat dia orang. Lalu Ibnu Abbas jawab satu. Begini, masa Badar, bukan dia tak pergi, dia nak pergi, Rasulullah tak bagi. Sebab anak sakit. Masa perang Hunain begini, masa gini. Lah, semua ada sebab. Tapi begitu. Orang dia nak burukkan. Macam kita hari ni, segi politik dia apa semua itu. Dia tak ada orang yang orang kata yang perfect ni, 100%. Ada kesilapan sikit sana sini, lalu kesilapan itu yang di-highlightkan, digembar-gemburkan kan, untuk ditunjukkan buruknya orang ni begini-begini. Tapi dan dia naratif itu berjaya memenangi sebahagian kelompok. Tapi kelompok ni pula walaupun dia kecil, tapi dia jenis Hamas jenis berani apa. Lalu mereka melakukan apa yang luar jangka itu. Itu saya nak sebut tadi. Dia bukan persepsi umum ketika itu Sayyidina Osman. Semua dakwah kita tahu, dakwah itu dakwah propaganda ketika itu oleh kelompok ini sahaja. Adapun sahabat Nabi semua bersama Sayyidina Osman. Cuma ni nak sebut Abdullah bin Sabah tu dalam masa tu, yang saya antara Abdullah bin Sabah antara. Cuma saya nak bagi tahu awal kalau tak nak jadi terkejut, tapi nak kata isu ni dia kompleks. Antara yang terlibat dalam pemberontakan Sayyidina Osman juga ialah sebahagian anak-anak sahabat. Antaranya anak Sayyidina Abu Bakar, antaranya anak ada 2-3 orang. Yang saya ingat anak Sayyidina Abu Bakar dia juga yang terlibat. Tapi mereka ni tabi'in kemudian. Tabi'in. Iman tidak dapat diwarisi. Itu kompleksiti isunya. Jadi sejarah begitu. Dia tidak seindah yang kita nampak, sahabat semua baik, anak sahabat pun baik. Dia tidak sebegitu. Ada yang terlanjur, ada yang ni sebagainya. Tapi saya ingat sejarah ini yang nak dipaparkan. Saya nak buat olahan dalam bentuk mencatatkan rebah itu, drama supaya orang boleh merasai. Ini sebenarnya. Wallahualam. Tetap saya kata saya berhutang. Saya nak bagi, memang sebab saya dah tulis dalam solusi tu, gambaran keseluruhan. Yang Ustaz nak letak dalam buku ni, Madinah Takkan Rebah yang ke-4 ke yang ketiga? Tak tahu ke berapa, ke 20-30. Bayangkan yang dua ni baru zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar belum lagi, zaman Sayyidina Osman. Semoga Tapi saya menulis Madinah Takkan Rebah
matlamat asal saya ialah saya menulis isu pertelingkahan sahabat, isu kematian Sayyidina Osman, isu peperangan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Muawiyah. Tu asal dia. Saya duk buat-buat betul kata macam sayang ni out of nowhere tu ni. Why not tarik belakang sikit. Ni kira kalau bahasa movie ni prequel. Why not tarik daripada awal. Tarik daripada awal ni build up sampailah ke kemuncaknya. Itu jadi begitu tu. Baik, soalan kalau ada lagi. Saya bacakan ada di komen ni, apa katanya Ya. tu ya? Kejap Ustaz, saya bacakan. Tak ada dinyatakan ke Ustaz anak-anak perempuan Nabi Muhammad SAW meninggal sebab apa? Menarik. Tak ada dinyatakan meninggal sebab Tak ada apa. ya? Sakit tapi tak tahu sakit apa. Mm-mm. Sakit tapi tak tahu sakit apa. Maimunah maksud apa Ustaz? Sebab Nabi tukar nama isteri dia yang nama Barah kalau tak silap kepada Maimunah. Barrah kepada Maimunah. Dalam riwayat lain, Barrah kepada Zainab. Barah kepada Zainab puan. Kepada Zainab. Barrah kepada Maimunah. Ada juga riwayat saya tengok. Tapi tak mesti nak kena tengok balik riwayat itu. Maimunah maksudnya apa? Maimunah. Maimunah. Orang yang siapa tahu Maimunah? Yamin. Orang yang beruntung. Golongan kanan Kanan. Ya, maksud betul orang beruntung. Maimunah At-Tayyibah As-Sa'idah Al-Mubarakah. Iaitu orang yang beruntung, orang yang ni itu Maimunah. Dan juga saya rasa ni lebih dekat kepada ni. Maimunah juga dimaksudkan Sahra, padang pasir. Padang pasir. Kan kita tahu Sayyidina Saudah sebenarnya nama bentuk muka bumi geografi tanah yang ada kawasan hitam. Maimunah maksud nama lain bagi Sahra, padang pasir. Jadi inspired daripada itu. Maknanya orang-orang Arab zaman dahulu macam orang-orang kita kat sini jugalah yang menamakan nama ikut alam ni, macam bunga, nama bunga kan. Betul. Macam kalau zaman dulu lagi ranting, daun, macam-macam tu lah. Betul. Sebab itu nama Muhammad, dia zaman Nabi dah ada berapa orang, tapi dia bukan nama yang kalau ini popular. Sebab itu nama Muhammad dia menjadi nama yang pelik. Nama yang menarik perhatian. Muhammad yang terpuji itu nama skema lah. Nama skema, di luar standard orang Arab ketika itu. Orang Arab itu tadi berinspirasikan alam sekeliling. Ada sahabat Nabi nama dia Pokok bin Belalang. Pokok bin Belalang. Siapa? Samurah bin Jundab. Biasa dengar kan? Samurah bin Jundab. Samurah, pokok Samurah. Pokok yang ada gambaran dia tu. Cari. Yang Nabi berbai'ah di bawah pokok Samurah. Dia pokok yang boleh tumbuh di padang pasir, padang keras. Jundab ialah belalang. Dia kata Samurah bin Jundab. Pokok bin Belalang. Satu, ni tak tahu Tuan Zul ke Puan Zul. Dalam masa tu yang saya tahu antaranya Abdullah bin Sabah buat bagi lengkap terus Ustaz biar terperinci katanya. Merujuk pada isu tu. Isu Sayyidina Osman. Ya, insya-Allah doakan. Terus ke Mekah tak siap lagi ni. Ustaz, saya nak tambah kepada compilation, bukan compilation lah, senarai-senarai buku yang bakal diterbitkan. Hasut nama Abdullah aja. Macam mana? Yang nama Abdullah. Semula yang nama Abdullah tu macam hari tu saya cakap pasal nama Asma. Yang ni Abdullah pula. Sahabat Nabi nama Abdullah.
yang ada di sekitar Nabi lah, sahabat ke ataupun musuh ke, macam tadi Abdullah bin apa benda ke, macam Sabah. tu lah. Ha. Bin Sabah, Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah, kan kita ada banyak Abdullah yang saya pun sendiri tak kenal, macam nama Abu Bakar pun Abdullah juga kan. Abdul Atik dia ada khilaf. Okay, menarik tu. Hmm. Itu bukanlah projek-projek kecil. Tu kena saya letak senarai. Tak tahu tak Facebook nama dia Simply Sirah. Follow saya minta follow kalau ni siapa yang belum siapa ada Facebook. Ya? Dan follow. Dan follow apa projek-projek macam tu kita nak cuba buatkan lah. Untuk nak bagi seseronok lagi sirah. Sahabat nama Abdullah. Senarai sahabat nama Abdullah. Ya, siapa lagi? Itulah diraikan sesiapa yang nak berkongsi ataupun nak bertanya soalan kepada Ustaz sebelum kita akhiri kita punya kuliah sebentar lagi. Silakan. Ustaz, Saya? kalau Ustaz idola Sayyidina Umar kan? Sayyidina Umar. Masya Allah. Antara sahabat Nabi yang saya kagumi Ustaz, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Kisah dia memang kita pun tahu sangat banyak kan Ustaz. Cuma sedikit lah dengan ilmu yang saya pernah dengar. Bila Nabi menceritakan perkara Isra' Mi'raj ni kepada orang Quraisy, mereka tolak. Yang ragu-ragu, yang beriman bergoncang keimanan tu, sehinggalah akhirnya Abu Jahal kata ada seorang ni kalau kita pergi kat dia, kalau dia reject, selesai. Siapa kat dia? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Jadi dia carilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diceritakan apa yang dicerita oleh Nabi di Jabal Abi Qubais kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Benarkah ini yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ini yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku percaya. Seandainya dalam riwayat yang lain lah menyebut seandainya di depan aku ada tembok berwarna putih, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, tak, tembok itu warna hitam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku akan membohongi mata aku dan aku akan kata, benar ya Rasulullah, tembok itu berwarna hitam. Masya-Allah, tabarakallah. Iman Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah. Ajaib sifatnya yang meletakkan rasa kecintaan kepada Nabi tu yang paling tulen, seperti Sayyidina Abu Bakar. Pada saya, dia macam Ustaz cakap tadi lah, jadi orang kanan. Lepas tu Umar Ibn Khattab baru yang kiri. Masya Allah. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni yang paling tahu, iaitu mansyah Nabi. Dia tak payah tanya, dia tahu dah Nabi ni nak apa. Tak perlu tunggu arahan Nabi. Wallahualam Ustaz. Betul. Sayyidina Abu Bakar tak terganti lah. Tak boleh nak sama langsung lah dia dengan siapa-siapa. Dari sudut peribadi begitulah. Dan nak lebih rasa kedudukan Sayyidina Abu Bakar ni bagaimana hebat dia semua, saya kempen baca buku Madinah Takkan Rebah pertama. Siapa yang dah baca boleh sebut. Tak kisahlah penulis tu siapa, abaikan penulis tu, tapi baca buku tu, dalami kisah tu Sayyidina Abu Bakar tu bagaimana. Saya nak tambah satu sahaja. Situasi, kalau kita letak situasi kita, kita kata Sayyidina Abu Bakar ni kira totok lah, kira penyokong totok lah seseorang tu. Hari ini boleh kata ramai boleh jadi penyokong totok seseorang tu. Dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan orang yang menyokong tu, dia is nobody, dia tak ada apa pun. Dia memang orang biasa-biasa, dia boleh sokong. Tapi Sayyidina Abu Bakar, dia somebody, dia orang hebat juga. Dia ketua juga, dia ada aura kepimpinan yang sama juga. Tapi dia boleh orang kata kalau kata lebih boleh tolak ke tepi segala potensi kejayaan dia. Aku nak ikut Nabi, aku nak ni Nabi. Walhal dalam masa yang sama, berapa ramai orang teruji seumpama itu. Abu Lahab baik, Abu Jahal baik, dan semua yang lain yang tidak beriman pada akal awal. Sebab itu ego mereka tercalak, ego mereka tercabar. Ada orang nak lebih hebat daripada aku ni dari segi kepimpinan segini. Tapi
Abu Bakar pun sama level, tapi dia tidak. Dia lantaklah yang ni walaupun nampak aku kan boleh jadi ni. Dan dia sebenarnya sebelum Islam dia lebih menonjol daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dunia perniagaan, dunia hubungan antarabangsa. Sayyidina Abu Bakar orang lebih menonjol. Tapi dia rela lepaskan benda tu. Tu saya kata Allah. Dan muncul semula, nampak semula kehebatan dia apabila dia jadi khalifah, dia ganti Rasulullah, baru muncul semula. Wah, ni selama ni dia, orang kata, berada saja dia, orang kata, merendah diri, duduk di belakang Nabi SAW. Tapi dia orang yang hebat. Tentu sebut. Nak buat macam dia, setiap bakar dalam keadaan dia begitu, orang segala ada potensi, suka. Berbanding daripada kita tak ada apa-apa, bolehlah kita jadi penyokong tegar pun, satu-satu tokoh yang hebat ni. Itu lagi lah saya rasa, wow, Abu Bakar ni. InsyaAllah. Wallahu alam. Saya punya tambahan. Pada saya kalau nak bertambahkan kehirauan Sayyidina Abu Bakar tu, macam Ustaz cakap, dia ada semuanya. Kalau dalam dunia sekarang ni, realitinya kita akan guna orang yang mungkin lah, kita akan gunakan Nabi tu untuk dia pula ikut kita. Kalau sekarang lah, kalau Nabi tu seorang leader kan, orang yang ada berpengaruh, bukannya kita nak ikut dia, kita nak gunakan dia untuk merealisasikan kita punya matlamat seiring sekali. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar tu menjadi Sayyidina Abu Bakar yang kita kenali tu, yang menyebabkan dia tu kelihatan hero. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah Akbar. Amin ni selalunya begitu. Sonok bincang ni tadabbur, kita sirah tidak, dia bukan kita kadang membaca fakta berlalu tanpa emosi, tanpa penghayatan. Sebab dia sirah dia sangat berkaitan dengan kita kan. Bila kita melihat dari sudut begitu. Allahu Akbar. Doakan saya terus dalam sirah ini. Dengan platform terbaru, Simply Sirah. Follow insya-Allah. Saya nak kembang di bawah brand tu, Simply Sirah. Ingatkan simplicity ada. Apa simplicity? Kita lawat simplicity. InsyaAllah. Wow. Pasti saya nak baca dengan insan Madinah Takat Rebah, tapi saya takut Zat. Saya sebut pasal sahabat Nabi pun saya dah teriak. Oh, tak baca lagi? Saya dah baca lah. Tapi macam bila sampai satu stage tu macam kita takut teriak. Apa masalah? Nanti habislah buku semua berderai air mata basah. InsyaAllah. Kena. Rugi tak baca. Baca Ustaz, baca insyaAllah. Saya nak baca beramai-ramai nanti dengan jemaah. Habis kelas ke? Dia baca, dia baca seorang. Saya cakap pengalaman, dia kena baca seorang dan lebih cuba baca seorang. Itu ya Allah, momen paling sedap lah. Dia baca ramai tak ada. Dia second round, third round boleh. Tapi nak yang first ni baca seorang-seorang. Baca seorang-seorang. Oi. Dia feel puas hati menangis. Puas hati betul. Balik kampung ni. Ustaz nak balik kampung ke berapa ni? Saya nak balik Zuhur. Ni saya nak jumpa seorang lagi ni untuk ni. Dia kata kalau tak ada apa boleh ni. Saya dalam pukul 9 nak gerak ambil anak di asrama. Nanti semua balik terus gerak insya-Allah, doakan. Lepas Zuhur saya gerak. Baik Ustaz, ada satu lagi pesanan daripada Bonda Norini. Salam Ustaz, Bonda cadangkan lepas ni Ustaz tulis pula buku peribadi setiap sahabat Rasulullah SAW yang dari zaman jahiliah sehingga memeluk Islam. InsyaAllah akan dirahmati Allah. Maksudnya, maksud Bonda sehingga wafat. Itulah. Kisah seorang-seorang sahabat katanya. Ya Allah. Kata, ya Allah, besar tanggungjawab. Doakan. Boleh letak dalam sisi sirah kot. Betul. Jadi siapa yang belum follow, silalah follow Simply Sirah ya. Facebook Gema Nur Iman dah follow ya. Boleh tengok juga dekat Gema Nur Iman kalau susah-susah cari. Ada kat situ insya-Allah. Jadi Ustaz, Ustaz nak boleh kita tutup sekarang ke? Macam mana? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, baik.
Jadi kita tutup dulu kuliah kita hari ini. Alhamdulillah pengajian sirah kita Asam Garam 2, romantiknya rumah tangga Nabi Muhammad SAW, dengan kupasan-kupasan dan perbincang-bincang hadis serta tadabbur perkongsian para sahabat penyerta ilmu usai dengan kelancaran dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman lalu dapat beristifadah dengan ilmu yang kita perolehi pada pagi ini. Jazakallahu khairan katsira buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Hatta atas curahan ilmu, pencerahan buat keluarga besar Gemunu Iman. Hanya Allah yang selayaknya membalasnya. Jazakumullah khairan juga buat para hadirin serta perhimpunan istiqamah, juga para ahli takbir urus yang dirahmati Allah semua. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan semangat kalian dalam jalan dakwah ini dengan limpahan kebaikan dan nikmat. Diharapkan kita semua Allah pilih lagi untuk menyuarakan kuliah asar pada pukul 5 petang nanti bersama Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian berkitab Fiqh Misbahud Duja Syarah Syafinatun Najah. Saya dan pihak pengurusan Gemunu Iman mohon ampun dan maaf atas hilaf dan kelemahan dalam mengecarakan kuliah pagi ini. Sebelum kita akhiri keberadaan kita di taman-taman syurga ini, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah dan suratul as daripada Al-Fadil Ustaz yang disegani. Sehingga kita bertemu lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Selamat menyambung tugasan masing-masing. Insya-Allah sihat walafiat semua. Sehingga bertemu lagi minggu depan insya-Allah. Panjang umur.